Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Sabtu 3 September bersama saya Muhammad Aziz Rahim. Tiada halangan untuk orang ramai atau syarikat-syarikat untuk membeli bahan api melebihi 20 liter luar daripada tangki asal sekiranya kenderaan mempunyai permit khas di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP. Menterinya Datuk Seri Alexander Natalinggi memberitahu permit khas tersebut bagi mengelak barang kawalan dan bersubsidi seperti petrol dan diesel tidak diseleweng oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dapatkan permit itu, dia diguna untuk 1 tahun. Ya, tak perlu setiap pembelian. Jadi, walau bagaimanapun, keperluan permit khas ini adalah bagi pembelian dengan kuantiti melebihi 20 liter. 20 liter. Kalau kurang dari 20 liter, tak perlu pun. Beliau memberitahu demikian kepada media dalam satu sirang media khas di Kuching. Beliau menjelaskan orang ramai boleh memohon permit khas tersebut secara percuma di 72 pejabat KPDNHEP seluruh negara atau menerusi pautan www.permithas.kpdnhep.gov.my dan akan melalui proses permohonan selama 5 hari. Tahun ini sehingga Rabu lepas, katanya, pihak kementerian telah mengeluarkan sebanyak 10,048 permit itu di seluruh negara. Antara pihak yang telah mendapat permit khas itu adalah pengguna forklift, sektor pertanian dan penternakan, pengusaha industri makanan, penduduk di kawasan pedalaman, pengguna pengangkutan air untuk enjin bot serta nelayan separuh masa iaitu bukan pemegang kad E-Nelayan. Beliau turut mendedahkan setakat Julai lalu, kementerian telah merekodkan 356 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 melibatkan lebih kurang 55 juta ringgit nilai rampasan seluruh negara berkaitan penyelewengan bahan api. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan KPDNHEP Sarawak telah mengadakan perbincangan dengan agensi penguatkuasa dalam usaha membendung gejala penyelewengan dan penyeludupan barangan terkawal di sempadan. Jelasnya melalui kolaborasi tersebut, ia mampu memberi impak positif kepada pengawalan barangan terkawal ataupun bersubsidi. Kerja-kerja penyukatan perimeter tanah Warta Rizab Komunal Bumi Putra NCR akan diteruskan selagi ada permohonan daripada rakyat. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, kerja-kerja penyukatan tersebut bagaimanapun akan mengambil masa. Dato' Amar Awang Tengah menjelaskan ini kerana ia melibatkan kos tenaga kerja selain keluasan tanah di Sarawak. Kerja-kerja penyukatan ini bukan baru. Malahan ianya telah pun disukat sejak daripada tahun 60-an. Dan kita tahu bahawa tanah adat Bumi Putra ini begitu luas. Dan ianya berselera. Jelasnya walaupun sukar, beliau meminta rakyat untuk memberikan kerjasama kepada kerajaan bagi memastikan usaha penyukatan tanah berjalan lancar. Dato' Amar Awang Tengah berkata demikian pada majlis penyerahan Warta Rizab Komunal Bumi Putra di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri, Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri serta pendudukan sementara TOL bahagian Serian Samarahan di Kampung Picin. Pada majlis tersebut, seramai 324 pemilik tanah hadir menerima surat tanah masing-masing. Turut hadir pada majlis itu Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Lim Talib Saleh, Ahli Parlimen Kota Samarahan Datuk Rubiah Wang dan Ahli Dewan Undangan Negeri Terbeduk Dr. Simon Sinang. Krisis pandemik COVID-19 yang telah melanda negara menunjukkan terdapat kebimbangan dalam sumber dan tenaga kerja berkait rapat dengan Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan. Sumbangan itu, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail bertitah sektor kesihatan mesti bersedia dan menambah baik semula perkhidmatan bagi menghadapi sebarang gelombang maupun krisis di masa akan datang. Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah sektor kesihatan negara perlu sentiasa berinovasi dan mengamalkan amalan terbaik bagi menjadikan sistem penjagaan kesihatan Malaysia sentiasa ke hadapan, berdaya tahan dan cekap. Kita mesti sama-sama bersiap sedia untuk belajar dan mengambil pedoman daripada negara dan tempat lain untuk menyesuaikan amalan positif yang diamalkan oleh pihak luar bagi memastikan sistem penjagaan kesihatan tempatan kita sentiasa ke hadapan dan tidak ketinggalan.
di mana perubatan dalaman maju dan akut merupakan satu contoh yang baik bagi pengamalan yang perlu ditetapkan. Tuanku Syed Faizuddin juga bertitah amalan perubatan sedemikian wajar diikuti dan dilaksanakan di seluruh negara agar memberi manfaat kepada hospital-hospital tempatan. Baginda bertitah demikian pada pelancaran program Sarawak Le Tour de Borneo from Perlis to Sarawak bersempena kursus perubatan dalaman maju dan akut di Kuching. Perubatan dalaman maju dan akut yang dimulakan di Hospital Tuanku Fauziah Kangar di Perlis telah menjadi model kepada pekerjaan pelaksanaan bidang baru dalam perkhidmatan penjagaan kesihatan. Turut hadir Raja Puan Muda Perlis Tuanku Lailatul Syahrin Akashah Khalil. Kursus berkenaan dianjurkan Persatuan Pakar Perubatan Dalaman Maju dan Akut serta Ultrasound Malaysia. Pendidikan awal dan penjagaan kanak-kanak ECCE bukan sahaja sekadar persediaan kanak-kanak sebelum ke alam persekolahan formal, malah ia memberi tumpuan kepada perkembangan holistik. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, langkah ini penting dalam memenuhi keperluan sosial, emosi, kognitif dan fizikal kanak-kanak untuk membina asas yang kukuh. Datuk Seri Fatimah Abdullah menambah ECCE adalah salah satu pelaburan terbaik yang boleh kerajaan lakukan untuk membina modal insan berilmu, berakhlak baik dan mempunyai jati diri yang tinggi. Beliau menjelaskan beberapa kajian telah menunjukkan pentingnya ECCE, antaranya ia amat efektif dalam meningkatkan keupayaan akademik anak-anak dan perkembangan modal insan khususnya kepada golongan keluarga berpendapatan rendah B40. Beliau percaya ia juga akan membantu golongan sasar keluar dari kitaran kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup mereka. Datuk Seri Fatimah berkata demikian pada Majlis Penyerahan Tugas Pemangku Pengurusan Besar kepada Pengurus Besar Sedidik yang baharu di Kuching. Pada majlis tersebut, Ayub Dahari dilantik sebagai Pengurus Besar Sedidik yang baru. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 yang bertemakan Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Bersama-samalah meraihkannya dengan mengibarkan jalur gemilang. Perasaan cinta kepada negara boleh menjadi tali pengikat utama kepada perpaduan kita. Hayati erti sebenar kemerdekaan agar semangat patriotisme cinta akan negara sentiasa mekar di hati. Paku Rock Maze Garden PRG iaitu pembentukan batu kapur semula jadi dipercayai berusia lebih daripada 10,000 tahun menjadi antara produk terbaru pelancongan di kawasan Bau. Terletak lebih kurang setengah jam perjalanan darat dari Bandar Kuching, taman seluas 3 ekar itu terletak bersebelahan dengan Tokong Shiwang di Jalan Utama Kuching Bau. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu kerjasama pelbagai pihak dalam membangunkan produk pelancongan tempatan dialu-alukan. Ini kerana dengan kerjasama pihak berkuasa bertempatan, komuniti selain institusi pendidikan akan dapat mendidik masyarakat lebih peka dengan alam semula jadi sekaligus membangunkan produk pelancongan baru. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran Paku Rock Maze Garden di Bau. Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan meskipun sektor pelancongan antara sektor yang terkesan akibat pandemik COVID-19 2 tahun lalu, namun beliau percaya menerusi kerjasama seumpama itu, ia dapat membangkitkan semula sektor itu. Ini katanya terutamanya di daerah Bau yang popular dengan keindahan semula jadi, termasuk gua, telaga air panas, selain sejarah lama perlumbungan emas. Datuk Seri Abdul Karim turut merasmikan satu lagi produk pelancongan konsep keluarga dan alam semula jadi iaitu di Borneo Kranji Farm berdekatan di Kampung Kranji, Jalan Kuching, Bau. Tarikan baru itu katanya dilihat kreatif dengan menggabungkan bas terpakai untuk dijadikan sebagai bilik penginapan dihiasi dengan motif seni tempatan sekaligus menjadi model untuk dibangunkan di tempat lain di Sarawak. Beroperasi sejak Januari lalu, Borneo Kranji Farm merupakan sebuah tempat penginapan yang mempunyai bilik, restoran, dewan acara dan dikelilingi alam semula jadi untuk tarikan pengunjung.
Lukisan mural sepanjang 209 meter yang bermotifkan beberapa ikonik popular Sarawak pada benteng Bukit Kubu Elis membawa keceriaan pada lanskap tebingan Batang Lupar di Bandar Simanggang Sri Aman. Antara ikon dalam motif lukisan mural terbabit adalah burung kenyalang, buaya bujang senang, burung merpati, peluncur ombak, paku pakis, ikan bulu dan alunan benak. Lukisan mural itu dihasilkan 5 pelajar Fakulti Pengajian Seni Kreatif Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Samarahan dan 5 pelajar Fakulti Applied and Creative Art Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Mereka mengambil masa kira-kira selama seminggu untuk menyiapkan mural tersebut bermula 24 Ogos lalu dengan menggunakan teknik stencil. Painting dekat sini adalah berdasarkan seni kontemporari, iaitu macam seni yang trend masa kini lah. Bermakna ada yang corak yang baru, seni yang baru yang kita boleh provide dekat memperkenalkan seni baru kepada komuniti dekat sini. Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga, Dayang Norazah Awang Soho yang hadir melakukan final touch-up pada mural tersebut berpuas hati dengan minat dan kesungguhan anak muda melaksanakan projek tersebut. Dengan pesta benak bakal berlangsung minggu depan, beliau percaya lukisan tersebut akan menjadi tumpuan pengunjung untuk bergambar. Dayang Norazah juga berharap sumbangan serta hasil kerja pelajar terbabit akan menarik minat golongan muda di Sri Aman melibatkan diri dengan seni kreatif. Polis daerah Kuching berjaya melumpuhkan 4 sindiket curi kenderaan yang melibatkan 103 tangkapan bagi 8 bulan pertama tahun ini di bawah operasi bersepadu lejang khas Ops Lejang. Ketua Polis daerah Kuching ACP Ashman Bajah berkata sindiket tersebut dikenali sebagai Geng Wan Kurus, Geng Oscar, Geng Jalil dan Geng Kancil. Dalam kenyataan medianya, SCP Ashmon memaklumkan bagi sepanjang bulan Ogos, pihaknya telah berjaya menangkap 26 penjenayah yang terlibat dalam kes terbabit. Jelasnya ia melibatkan rampasan sebanyak 35 buah kenderaan dengan anggaran nilai rampasan sebanyak RM129,800. Menurut beliau, daripada jumlah tangkapan bulan lepas, ramai 23 orang telah didakwa dengan hukuman penjara dijatuhkan paling minimum 6 bulan dan paling tinggi 9 bulan. Terdahulu, beliau memberitahu statistik semasa kes kecurian kenderaan di Kuching meningkat 67.9% atau 80 kes dari Januari hingga Ogos lepas. Anggaran kerugian akibat kecurian tersebut ialah lebih kurang 1.06 juta ringgit. Saudara, berita pagi Sarawak edisi Sabtu 3 September berakhir di sini. Setelah semangat patriotik anda, bersama-sama kibarkan jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia, jumpa lagi.